ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف قدس الله سره. Alamat yang ke-10 situ daripada alamatul mahabbah, alamat tanda seorang itu betul-betul duduk di maqamil mahabbah. Kemudian baru dia akan pergi maqamul ma'rifah yang sebenar dengan Tuhan, ya. Tanpa mahabbah dia takkan jejak maqam arif billah, ma'rifat yang sebenar dengan Tuhan. Yang ke-10 bahawa adalah sentiasa jinak hatinya kepada Allah Ta'ala. Jinak dia panggil maqamul unsi, maqamul unsi. Jinak hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan reda ia akan Allah Ta'ala dalam sekalian perbuatannya. Ya, mana no comment. Man arafallah kalla lisanuh. Siapa kenal Tuhan, no comment. Apa no comment, dia reda saja. Ya, sehingga hatta yastawiya indahu al-mana' wal ata. Sama je bagi dia mana' wal ata. Mana' Tuhan blok, Tuhan tak bagi nikmat, Tuhan uji dia. Dengan Tuhan lambat nikmat, super tak ada. Super di mana super dia? Ya, super dua-dua tempat. Ini adalah tempat tajalli, tu maksudnya. Dua-dua dia bagi nikmat, itu dia tajalli akan Allah Ta'ala. Dia bagi azab pun dia tajalli Tuhan. Dia dapat nikmat, dia tajalli apa? Sifat lutfi, sifat al-mu'ti. Semua sifat Tuhan, nama Tuhan banyak kan? Ataupun digulungkan dengan sifat apa dia panggil? Jamal. Bila Tuhan ya tajallikan jalal dia kena sakit, dia kena bala, dia kena macam-macam. Maka dipandang jalalullah, tak ada apa. Super tu pada yastawiyah, sama. Bermakna unsur luaran tidak boleh mengganggu rohani dia dengan Tuhan. Ya, dia tak terganggu rohani dengan Tuhan. Rohani dia tetap istiqamah berlazat dengan Tuhannya. Walaupun mulut dia kita tengok rasa sakit begitu, itu zahir dia, rohani dia sedang bersedap, dengan syarat dia betul masuk line ni. Ya, dibukakan makam mahabbah, kemudian dia pergi pada makrifat yang khassah. Baru dia sama tu hatta yastawiya indahu al-mana' wal ata' wal ghina wal faqir, ya, azab wal hajar, sama. Bagi dia kaya miskin, batu dengan emas tu tengok sama je. Sebab apa? Pengaruh alam mulki tidak ada di kalbi dia. Dia sudah ada pengaruh alamil malakut jabarut dan seterusnya. Kerana dia berlazat dengan Tuhan. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan ini perlu kepada apa? Suluk lah tuan-tuan. Perlu kasratu zikir kena banyak. Bahawa ulama dulu dia buat suluk ni. Itu hikmat besar supaya kita dapat memperbanyak-banyakkan akan zikir dengan sungguh-sungguh, tumpuan. Tapi suluk betul lah, jangan suluk keluar masuk. Maksud suluk pergi balik keluar masuk kelambu. Tumpu tu betul. Dia suluk tu tumpu tu betul. Menghadap tu tawajuh hati kita dengan rendah diri, dengan hina diri, dengan membangsatkan diri kita dengan Tuhan betul-betul. Fakirkan diri dengan Tuhan betul-betul. Hinakan diri dengan Tuhan betul-betul. Jangan bawa dalam suluk sifat takabur, sifat ego, sifat riak, semua tu semua tak boleh pakai. Batal suluk pun. Sifat takabur ada je, sifat riak ada, batal suluk. Kau tarik zikir pun takkan jalan. Itu yang tarik zikir batal tak jalan. Dia tak jalan, dalam dah ada, dah blok. Dia kena habis, lantaikan diri kamu. Selantai-lantai baru Tuhan akan buka. Ya, lantaian paling habis apa? Hilang diri. Habis, fana dia dengan Tuhan. Baru ketika Tuhan tajalli kan. Ya, as-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tak akan mula melainkan dia fana dulu. Dia fana, lenyap af'al di dalam memandang af'al Tuhan, asma' di dalam memandang asma' Tuhan, zat di dalam memandang zat Tuhan. Habis dia lenyapkan pandangan zat, sifat, af'al dia semua. Ya, dipandang terus kepada zat, sifat, af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia dapat rahsia berbagai-bagai pembukaan yang hebat di alam atas ni, alam makrifah ni. Kalau tidak dia duduk alam bawah ni macam kita kan. Dipanggil katak bawah tumbung. Alam mulki ni yang kita kenal, pagi petang siang malam, ya. Tak habis-habis kira duit. Ya, kira harta dia sebenarnya, kira pangkat dia, berebut lah pangkat macam orang gila. Macam-macam, ya. Dah kapi babas pula, Tuhan pula nak dia bermain macam-macam main ni sebenarnya. Allah. Itu yang ke-10, bahawa sentiasa tu dawam. Itu dalam tarekat Ahmadiyah diisyarat dengan dua kalimah, ya, fi kulli lamhatin wa nafasin. Apa makna dia dawam? Lamha, tiap-tiap kelipan mata, tiap-tiap nafas,
dengan dia. Maknanya ala dawam. Itu mana zikir yang sebenar. Syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Syuhudul mazkur, musyahadah qalbi kita pada Ta'ala, kemudian kekal kita dengan dia. Itu dipanggil zikir sebenar. Bahawa dia ada natijah akan diberikan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah diberikan kepada para arifin billah. Ya, satu makam lagi tinggal sebenarnya. Arif dia, Tuhan buka sampai kiamat. Nabi Rasul tak ada. Sudah tutup, tak ada kota lagi. Dan Nabi Rasul la Nabi ba'di, tak ada Nabi selepas aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan alamat dia reda. Apa reda? Ketiadaan komen maknanya reda. Dan sampai reda paling tinggi, dia reda dalam bala. Dan at-talazus bil balaya tahaqququm bir rida, berlazat dengan bala. Itu dipanggil orang tu mantap, ya, sifat reda. Pakaian wali ni, ya, kalau bunyi lagi tu belum lagi masuk lagi. Itu masuk wali gitu. Wali dia tak ada dia senyum, dan dia menerima bala, dia senyum. Dia sakit, dia boleh senyum, dan sebab apa? Sebab dia tak pandang diri sakit, dia pandang kepada yang memberi dia. Sebagaimana dia dapat nikmat, dia tak khayal dengan nikmat, dia seronok dengan mun'im. Ya, la yatimmun ni'am illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan dia memandang mun'im. Siapa mun'im? Pemberi nikmat, ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Selagi tidak dapat memandang tu, selagi itulah kita terseksa jiwa. Tak akan tenang benar. Confirm tak akan tenang benar. Kalau jiwa tak menghadap Tuhan, jangan haraplah dia akan tenang. Ya, dia ingat dengan kaya lagi dia pening. Dia sibuk nak jaga harta dia, tak sempat ibadat. Dia bergambat guru gilih. Akhirnya dia mati dalam keadaan itu, dan lagi hina. Mati dalam kalbi dia penuh dengan makhluk. Mati yang paling hina dalam kalbi dia penuh makhluk. Mati yang paling indah dalam kalbi dia jernih tawajuh kepada Tuhan. Itu mati yang paling hebat. Dan hasil di dalam perhimpunan demikian itu, bahawa sekalian sifat kepujian dan sekalian perangai yang baik dan martabat yang tinggi dan segala makam yang mulia telah tersebut dahulu itu atau yang lagi akan datang itu, maka sekaliannya itu alamah yang jadi daripada kasih akan Allah. Ya, syauq, rindu, itu semua dia cabang daripada apa? Daripada kasih. Bila ada mahabbah dia pecah bawah tu. Ya, itu. Dan barang siapa mendakwa kasih akan Allah Ta'ala, atau ia mendakwa ia ma'rifah akan Allah, dia perasan-perasan dia dah masuk ma'rifat, padahal ia tiada bersifat dengan segala sifat kepujian tu, dan tiada berperangai dengan perangai yang baik, maka adalah dakwa itu dusta palsu. Ya, kalau sakit masih terasa belum lagi, dan dia terasa sakit, terasa tekanan kat dia, ya, masih rasa duka cita dengan sakit, ya, masih rasa lagi tertekan dengan tidak ada keuangan. Ya, orang yang sampai makrifat sama, dan ada duit tak ada duit serupa dia. Wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Ada dengan tak ada serupa. Boleh duduk tangga tu, alhamdulillah. Kalau tak boleh, belum lagi. Ya, kalau tak boleh jangan perasan-perasan. Tu bukan arif, itu ma'arif yang pada perasan-perasan tu ma'arif. Yang arif sama dengan dia. Sebab apa sama? Sebab jiwa dia bukan duduk alam ni. Selagi kita duduk alam mulki, dia mesti ada rasa. Sedap dengan dunia, takut kan tak ada itu gini, sakit lah gitu. Semua dia ada rasa. Kecuali dia lepas ya, jasad dia kat sini, rohani dia alam lain, berlazat dengan Tuhannya. Baru dia kata kan, baru dia akan dapat rasa rahsia-rahsia, dan dia tidak mengambil kisah cakna dengan, ya, urusan perkara yang berlaku secara zahir pada jasad. Sebab dia tak ada haluan ni, orang puji, orang angkat dia apa-apa, tak rasa. Ya, makhluk sama makhluk apa ada, dan kita ada orang dalam penjara sama. Dia besarkan kita ke dia apa, kita sama-sama dalam penjara. Ya, tu maknanya. Mana sama-sama kita makhur, ya, kita dikerasi. Siapa dia qahir? Wallahu ta'ala al-qahhar, kata dia. Dan kata Imam Ghazali situ, padahal tiada bersifat dengan segala demikian itu, maka dakwa dia apa? Dusta, tiada benar. Dan jikalau ada baginya itu karamah yang menyalahi bagi adat sekalipun, ya, sebab tu ukur dengan karamat hisiat tadi ukur, dan dia boleh berjalan atas air, dia boleh terbang atas udara. Wah, wali besar, ya belum. Terbang atas udara, burung boleh terbang, dan, ya,
Satu orang tu nak tunjuk pada seorang wali, wah dia semayang atas udara. Dia semayang atas air, ada air laba-laba dia jalan atas air dia. Ya, dia terbang burung, dia terbang. Ya, dia nak dalam tu makrifat dalam tu dengan Tuhan tu siapa tak tahu. Dia dengan Tuhan saja. Ya, dengan bau hati tidak berlazat melainkan dengan Tuhan. Hati tidak seronok melainkan dengan Tuhan. Hati dia tidak cinta melainkan dengan Tuhan. Hati dia tidak gerun melainkan dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan dia. Billah, tidak dengan bil khalaik, dengan makhluk tak. Tu baru dia jadi betul. Maka jangan engkau terima perkataannya itu dan jangan engkau bersahabat dengan dia. Kalau ada orang nampak oh hebat macam karamat, bukan rupanya bukan karamah, rupanya kera ahmah. Bukan karamat, kera Ahmad ada kat sini dan ya. Ayapin tu makan kaca tak mati kan. Ayapin tu dia ambil kaca dia kunyak kap dia telan. Wah, keling sujud kat dia. Ayau, ayamah. Ya, apa ada kakang kaca tak ada apa. Sihir boleh buat benda tu tak ada apa. Dia kan nak benda tu, nak ni qalbi dalam ni. Ya, nur qalbi dengan dia dan berjaya ni kita melepaskan tambatan qalbi dengan makhluk, itulah orang yang paling hebat. Orang yang paling hebat bila qalbi dia tidak bertambat dengan makhluk lagi dah. Dengan bau dia tak menghadap makhluk. Makhluk kata dia pun tak ada apa, makhluk puji pun dia tak ada rasa apa. Yang dia rasa dia dengan Tuhan dia. Itu martabat yang sebenar kita nak cari. Ya, lazat dia dengan Tuhan. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Dengan aku kau nak kau gembira, Tuhan kata. Dengan zikrullah kamu merasa nikmat. Kalau zikir rasa panas lagi berat dan dia orang zikir ni rindu pada zikrullah, rindu majlis zikir. Itu tanda dia mula nak berjalan ke hadrat Tuhan tu cantik. Ya. Dia rindu nak berjalan. Bila ada suluk dia seronok nak masuk. Ni ada suluk gua kepala tak kata nak masuk, tidak. Kalau aku tak masuk orang kata tak masuk pula. Ya, kata aku ni gila dunia pula. Tak payah lah macam tu. Tu lebay malang ni panggil. Tu lebay malang tuan-tuan. Lebay sekerat pinggang kata tunggu saya. Habis tu. Kemudian kata Imam Ghazali, fa in qulta fama alamatul unsi billah. Ya, dia suluk ni punya kemuncak tuan. Hasil dia. Lepas kita suluk hati kita tak ada dengan makhluk kita. Dia berseronok betul dengan Tuhan. Dia keluar pada suluk tu lapang dia dengan Tuhan dia. Ya, orang puji dia apa dia tak rasa. Dia berlazat dengan Tuhannya. Ya, kalau keluar suluk makin lagi orang pandang kita rasa pandang orang tak itu kita rasa hati orang kecil hati orang tu belum lagi. Itu kan dia masuk suluk, dia masuk solok. Tu, tersolok kampung mana dia masuk tu. Ya, solok anak air. Dia sekam anak air kan. Kau jangan masuk solok anak air. Masuk sulu ilallah, berjalan ke Tuhan. Orang kalau dah dapat makrifat Tuhan, dia berpaling ke makhluk tak? Mana ada tuan-tuan, nikmat paling besar bila ditajallikan dengan Tuhan. Bila terbuka dengan dia, apa lagi nak menghadap makhluk? Apa dia heran orang makhluk adab dia? Apa dia heran orang makhluk tinggal dengan dia? Apa orang tak rasa? Makhluk tinggal dengan dia apa orang tak rasa tuan? Ya, Ibnu Salah, wali besar, guru bagi Imam Nawawi tuan. Yang saya cerita lalu kan, bila mengaji belajar orang lari, orang tinggalkan dia. Imam Nawawi punya guru, wali besar, dia belajar tu orang tinggalkan dia. Murid lari pada guru seorang-seorang. Kalau kita ni orang lari tak ada hal. Nak lari kau lari, ni orang nak lari. Ya. Kalau tunggu datang, kau datang aku tak ajak, kau nak balik pun aku tak amat gitu. Kalau tunggu saya garang-garang kan ya. Kalau tunggu berani 9 garang kan. Tunggu saya balik dia pergi kau mengambil saya. Macam kan. Kalau kena tak bisa rasa. Ya, dia test anak murid macam-macam. Tunggu guru saya balik je pergi kau mengambil saya. Kalau bahasa Melaka pergi kau terlokop. Macam tuan-tuan, tak kecil hati. Dia nak test kau kecil hati tak? Ya, kalau tak kecil alah saya kecil hatilah tak payah dia. Kalau hati kau rasa dengan makhluk, kau nak berjalan ke mana? Kalau hati kau rasa dengan makhluk, hati kena rasa dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Ini saya rasa hati dengan dia. Itu dia panggil maknya, maknya pondan. Kau rasakan hati kau dengan makhluk apa? Orang suruh rasakan hati kau dan la billah. Ya. Rasakan hati kamu dengan Allah, seronokkan dengan Allah, gerunkan dengan Allah. Barulah selamat, baru bahagia dunia. Kat situ bahagia dunia. Ya, bukan bahagia dengan tambah dengan makhluk. Itu cuma jalan tipuan dipanggil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia mata benda yang mengurun, menipu daya, banyak kita tertipu. Itu rahsia besar ya. Tambatan kalbi dengan makhluk minta Tuhan uraikan. Ya.
wajzib qulubana anin nazar wa sukun ilaiha. Itu dari doa itu. Wajzib, minta Allah sentap. Ya, wajzib qulubana, ya Allah sentap daripada hati kami. Wajzib qulubana anin nazar, daripada memandang-mandang pada makhluk, minta Tuhan sentap benda itu, buang. Ya, wasukun, sukun mana? Diam, selesa, seronok dengan makhluk, minta Tuhan sentap benda tu. Ya, bila Tuhan sentap, apa dia akan rasa? Dia akan rasa memang banyak terbuka kalbi, bila dia pop, dia buang makhluk. Selagi tak buang, Tuhan tak bagi, Tuhan. Ya, Tuhan tak nak kalbi kita istirak, dikongsi dengan benda lain. Habis. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fa in qulta fama alamatul unsi billah, maka jikalau engkau kata, mana dalam soal, apa alamat jinak hati dengan Allah? Nikmat paling besar dalam dunia, antara nikmat besar, bila hati duduk dalam maqamul unsi, berjinak, bermanja dengan Tuhan. Masya Allah, Allahumma ja'alna minhu. Itulah hati para awliya. Hati para awliya full time dia bermanja dengan Tuhan, berjinak dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan. Tu. Kita berlazat dengan makhluk dia, takkan kerugi, kan? Ya. Maka jawab, kalau tanya apa alamat unsi billah, jinak dengan Tuhan, fa'lam anna alamatahu al-khassatah dhiqus sadr min ma'asyarati, min mu'asyaratil khalq. Satu, itu pun dah pengsan kita. Yang pertama dia bisyarat kita dah pengsan kita tengok tuan ni. Allah. Yang kedua, watabarrumu bihim wastihtaruhu, ya, bi'azubatiz zik. Tu dia. Semua buat-buat. Fa in khalata fahuwa kamunfaridin fil jamaah wa mujtami'in fi khalwah wa gharibin fil hadar wa hadirin fis safar wa syahidin fil ghaibah wa ghaibin fil hudur wa mukhalitin bil badan munfaridin bil qalbi. Ya, mustaghriqin bi uzubatiz zikr. Tanda dia apa? Maka ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, bahawasanya alamat yang tertentu itu alamat khassah mungkin. Alamat tertentu itu iaitulah picik hati daripada bercampur akan makhluk. Sebab tu bila hati kita dah malas nak bertemu dengan orang, tu biasa tu. Biasa kalau banyak dia akan rasa perubahan tu. Dia nak tengok TV pula malas, tu malas, leceh tu. Ya, buang masa. Perasaan tu ada. Itu awal pembukaan. Awal dia nak pergi tu. Mana dia sudah tawar hati dia dengan makhluk. Di situ baru Tuhan nak buka manis dia dengan Tuhan. Dia tak ada berhimpun tu. Kalau masih lapat lagi manis dengan Tuhan tu, belum manis dengan makhluk, belum lagi kan. Seronok benda-benda lara tu, tak dapat, jauh lagi. Picik hatinya daripada bercampur akan makhluk. Ya. Bukan dia cari, ini dia cari orang nak bertemu dan bual, tak boleh. Kalau tak jumpa orang tak boleh cari. Tuhan kita asingkan diri tu, dan suruh kita asing. Dan jemu hatinya dengan mereka itu. Hatinya jemu dengan makhluk. Hatinya berlazat dengan Tuhan, tu tanda dia. Yakni tiada suka ia bercampur dengan makhluk. Ya, dia tak jadi satu minat, dia seronok tak? Itu dia. Maka adalah itu seperti orang yang bersendiri di dalam perhimpunan orang banyak. Maka kalbi dia bila duduk situ mantap, ketika itu jasad dia sama orang, tapi kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Dia tamu sebalik, jasad dia konon-konon dengan Tuhan dalam masjid, dalam surah, dalam saf pertama atau jadi imam, tapi kalbi dia dengan makhluk, tu tak nak pakai. Zahir macam ya dengan Tuhan, rupa batin tak ada. Tuhan nak tengok batin. Batin dia tu yang dengan Tuhan, zahir dan batin dengan Allah, baru dia selamat. Ya, sebab kena tembak kalbi, jangan putus zikir. Ya, habis kena zikir tiap-tiap nafas, ya. Tiap-tiap nafas jangan putus. Kalau putus, minta maaf dengan Allah Ta'ala, taubat dengan Tuhan. Itu kita ajar nafsu kita. Sebab kita sebelum ni full time dengan makhluk. Betul, 24 jam dengan makhluk, tak habis-habis kepala otak kita makhluk. Dalam semayang aku masuk makhluk, kurang hajau kita dengan Tuhan. Sekarang ejas, buang kalbi kita dengan dia. Jasad tak apa dengan makhluk. Sebab jasad nak pakai kerja luar dunia nak kita pakai, pergilah jasad kita jaga syariat, jangan melampaui batasan syariat dah. Jangan melampaui batas Allah. Ini pula orang hina nama Tuhan, kita jatuh hukum, tapi jangan melampau pada bapak kau. Ni kurang hajau punya Perdana Menteri.
Perdana Menteri kurang hajau ni. Perdana Menteri biadab. Ya, Anwar Ibrahim ni biadab ni. Kau nak dengar hantar lagi saya kat rakam ni. Ya, biadab ni. Orang dah hina Allah, kau boleh tergagak-gagak lagi dan ya, boleh tergagak-gagak lagi. Jatuh ke hukum tapi yang melampau. Oh, orang hina Tuhan tak melampau. Ha? Apa kerja kepala otak ni? Ni kepala otak munafik tu lah tuan ni. Gila benda ni. Allah akhir zaman tuan ni macam-macam. Allah berlakon dengan agama macam-macam. Habis ni. Maka ketahui ada bahawa alamat ditentu pada pihak hatinya yang bercampur dengan makhluk dan jemu hati dengan mereka itu makhluk, dan tiada suka ia bercampur dengan makhluk. Ya, bercampur tapi suka tu tak ada kan. Beza dia. Suka tu tak mana? Qalbi. Ya, asr ma fi qalbi. Balan dalam qalbi kita. Maka adalah iaitu seperti orang yang bersendiri di dalam perhimpunan orang banyak. Itu dia. Dia duduk dalam ramai tapi hati tempat lain. Ya, itu tanda orang bercinta. Orang kau bercinta macam kadang-kadang tengok dia khayal. Hoi, kau ni khayal lu. Dia ingat apa? Dia ingat mahbubah, kekasih dia. Macam itulah. Itu dengan Tuhan. Sebab tu ulama kata kalau kita dengan Tuhan paling kurang cinta kita, paling kurang iman dia, macam laki-laki gilakan perempuan, perempuan gilakan laki-laki. Dia duduk mana teringat. Itu paling kurang tu. Ya, kalau tidak terbuka lagi tempat hebat, paling tidak tu kena asyik dengan Allah Taala. Ya, itu paling kurang tu. Nak masuk, nak meniti lain makrifat tuan ni. Ini bukan benda kecil. Ya, dan seperti orang yang berhimpun dalam khalwah. Ya, dan seperti orang yang gharib, ia dalam orang yang hadir. Gharib dia dagang dalam hadir, jasad dia dengan makhluk tu maksudnya, hati dia dengan Allah. Dan seperti orang yang hadir, ia di dalam orang yang gaib. Ya, dan seperti orang yang gaib dalam orang yang hadir. Itu maksud dia apa? Dia gaib dalam orang hadir. Dia ada tapi hakikat hati tempat lain. Apabila bercampur dengan makhluk dengan badannya, itu abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah, dan adalah sendiri hatinya kepada Allah Taala. Itulah sifat orang yang kenal Tuhan dengan sebenar dan orang yang ada makam mahabbah, kasih dengan Tuhan. Dan karam ia dengan ya manis zikrullah. Ya, bila zikir dia seronok, karam tuan-tuan. Apa makna karam? Kalau perahu kan kapal dia tenggelam separuh je, orang panggil karam tak? Kan? Karam lenyap habis, acup habis, orang panggil apa? Tenggelam habis. Itu panggil karam. Mana tenggelam, istighraq qalbi dia dengan Allah Taala. Baru Tuhan akan buka tuan. Ya. Yani sentiasa ingat akan Allah Taala semata-mata, sama ada ia itu di dalam perhimpunan orang yang banyak atau sendiri. Ya, sama je hati tetap dengan Tuhan. Maka inilah sifat orang yang mahabbatullah, orang yang kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahawa orang yang kasih ke Tuhan dia tak takut tuan ni. Dia bakar dalam Nabi Ibrahim Khalil, kekasih Tuhan. Tempat dalam api pun tak ada kan. Jibril datang nak tolong tak ada hal, minta tidak ada serah ke Tuhan ni. Tempat dalam api kan. Bawa Islam kena bakar tuan-tuan. Hebat tak hebat? Kita hari ni bawa Islam makan ikan bakar. Bukan kena bakar. Ya, makan ikan bakar tuan. Allah karim. Maka inilah sifat orang yang mahabbatullah, yang telah sampai kepada makam ma'rifatullah. Orang yang sampai pada makam ma'rifat. Dan inilah sifat anbiya dan aulia, sifat nabi-nabi, para wali-wali dan siddiqin dan muqarrabin, orang yang hampir. Jauhnya. Habis. Orang muqarrabin iaitu semata-mata kasih akan Allah Ta'ala, ya. Dan Allah itu pun kasih akan dia. Mau masuk lain ayat, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum adalah Allah Ta'ala kasih akan mereka itu, lalu Tuhan cempak ke dalam hati dia perasaan apa? Yuhibbunah, kasih ia akan Allah. Mana hakikat kasih Tuhan datang dulu. Kalau kasih Tuhan tak datang kat dia, dia tak dapat merasa kasih dengan Tuhan. Ya, hakikat dia Tuhan kasih. Tuhan cempak dalam kalbi dia, dia dapatlah makam tu. Mahabbah, rindu, isyq, kasih yang kuat dengan Allah Ta'ala. Habis. Dan satu lagi firman Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an.
adalah Allah Ta'ala reda daripada mereka itu, dan adalah mereka reda daripada Allah Ta'ala. Yakni adalah Allah Ta'ala itu reda akan segala perbuatan mereka itu. Dan adalah mereka telah reda akan sekalian perbuatan Allah Ta'ala akan mereka itu. Ya, apa saja Tuhan bagi dia reda. Bila reda apa? Berlazat. Sampai dia boleh berlazat bil balayat dengan bala kan. Dia dapat bala, dia ucap apa? Alhamdulillah albasani libasal aulia. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasih engkau. Sebab orang yang Tuhan kasih, Tuhan akan sarungkan dia dengan ujian kan. Ya. Inna asyaddan nas bala'anil anbiya summal amsalu fal amsal man kana fid dini sulban ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji coba Ta'ala di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul. Kemudian orang yang mengiringi jalan dia. Mana kita iring jalan besar ni yang Tuhan akan uji. Ya, kena uji. Jangan tanya pula, dulu aku tak semayang, sekali-kali dah semayang, dah ibadat, dah ngaji pula. Wah, susah pula gini. Tu ya cara dia tu Tuhan angkat sebelah tu. Tuhan hadiah kat dia tu. Ya, satu pakaian kesusahan, ujian itu pakaian para awliya, tentang pakaian kekasih Tuhan, bukan tuan jalan. Kalau tak nak sakit, tak nak apa senang tu Fir'aun. Kau nak pakai pakaian Fir'aun itu. Ya, jadi maknanya apa? Reda apa Tuhan letak. Walhasil makam yang tinggi dia reda. Tuhan letak di kaya ke senang ke sakit ke apa tak ada rasa. Yang dirasa dengan Allah Ta'ala. Ya, mata a'taka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qahra fa huwa fi kulli zalika muta'arifun ilai. Ya, bila Tuhan beri dia sebenarnya Tuhan turut dia pandang sifat albir, nama Tuhan pemberi kurnia. Ya, bila Tuhan uji dia disuruh pandang sifat dia al-qahar, itu nama dia. Dia dan dalam fi kulli zalik, dan tiap-tiap keadaan diulur atau ditarik, sebenarnya dia nak kenalkan kita dengan dia. Mana sila kenal Tuhan dalam semua keadaan, itu maksudnya. Ya, dalam keadaan dibagi, dalam keadaan ditarik, kita sentiasa ada makrifah dengan dia. Barulah kita benar-benar dapat menjalankan hakikat, ya, hikmat Tuhan hantar ke dunia untuk makrifat akan dia. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Mana makhluk? Untuk mengenal akan dia. Sebab itu Ibnu Abbas tafsirkan liya'buduni dengan makna liya'rifuni. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifun. Tidak aku jadikan makhluk manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri. Mengabdi dengan makna makrifah. Apa maksud dia? Bila dia makrifat sebenar dengan Tuhan, confirm dia akan jadi orang yang mengabdikan diri secara sempurna. Itu maksudnya. Ya, bila dia kenal Tuhan dengan sebenar kenal, mana boleh lagi dan orang yang kenal itu dengan Tuhan, hati dia takkan lagi dengan Tuhan, bersedap, berlazat dengan Tuhan. Ketika itu apa syariat macam Tuhan? Dia amal syariat ringan lah. Ya, dia mengamalkan syariat itu dengan cantik, sempurna. Sebab itu syariat kekasih dia. Ya, bohong kalau dia kata dikasih tiba-tiba syariat dia tak amalkan, itu bohong. Dia kata kasih tapi syariat Tuhan dia tak amal, itu bukan kasih, itu bohong. Ya, dia lagi kuat marifat, lagi kuat syariat dia akan jaga. Ya, yakni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala reda akan perbuatan mereka itu, dan adalah mereka itu telah reda segala perbuatan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu. Dan inilah kesudahan, ya, yang didapat oleh orang yang menjalani akan tariqah sufiyah. Jalan tarekat, jalan makrifat, inilah jalan dia tentang ni. Sampai akhirnya duduk dalam makam reda dengan Tuhan dan makrifat yang tinggi dengan dia. Ya radhiyallahu anhum ajma'in wallahu alam. Kemudian faslun fi bayanil mahabbatullah lil abdi wa ma'na haula. Dia akan bahas ni lah. Ya, bayan menyatakan mahabbat Tuhan dan bagi hamba dan makna dia. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina wa nabiyina. Fa inna khairal kulli alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Ada bilin? Ada? Ada lebih lagi. Macam nak pergi menjamu dia. Minallah billah. Allah karim. Ya Rabb. Perlu jangan. Berapa? 10.